Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi ahli jawatan kuasa, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita dapat berkumpul dan dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita insya-Allah. Amin. Insya-Allah tuan-tuan, seperti mana biasa kita menyambung pengajian kita dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya kekejaman, penindasan yang dilakukan daripada kaum kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi, dalam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada pertemuan kita yang berbahagia pada malam ini kita menyambung tentang dalam peringkat kedua dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, iaitu dakwah secara terbuka. Kita masuk pada penghijrahan pertama ke Habsyah. Jadi tuan-tuan, 3 tahun yang pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sulit. Pada tahun yang keempat kenabian berlakunya penindasan yang dilakukan kepada umat Islam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila banyaknya berlaku penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, maka bermulalah tuan-tuan episod yang terbaru, iaitu penghijrahan yang pertama daripada Mekah ke Habsyah. Tetapi tuan-tuan, penghijrahan ini bukan Rasulullah yang hijrah. Rasulullah tak hijrah ke Habsyah, tapi para sahabat baginda, disebabkan penindasan yang dilakukan. Kalau hijrah Nabi ke Madinah, hijrah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, itu wajiblah, itu wajib umat Islam berhijrah. Yang pertama ni adalah berhijrahan ke Habsyah. Disebutkan bahawa Habsyah ni sebagai tanduk Afrika, tanduk Afrika. Dia letak di sebelah Afrika, di sebelah Somalia, di sebelah Sudan. Jadi dia nak hijrah ke Habsyah tu, dia perlu melalui lautan. Jadi dia terpaksa menaiki kapal. Nanti kita tengok cerita. Penindasan terhadap umat Islam bermula pada pertengahan ataupun penghujung tahun yang keempat kenabian. Pada mulanya ia bermula dengan penindasan kecil, tetapi semakin hari meningkat, bulan demi bulan meningkat penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, sehinggalah semakin buruk keadaannya pada pertengahan tahun yang kelima kenabian. Kita nampak dah peringkat-peringkat dia. Daripada tahun yang pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ketiga, tahun keempat penindasan berlaku, tahun kelima bermulalah penghijrahan ke Habsyah. Tahun kelima kenabian tuan-tuan, beza dengan tahun hijrah. 5 kenabian, 5 hijrah lah lain. 5 kenabian maknanya baru tahun yang kelima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Baik. Orang-orang Islam mulai merasa tidak selamat tinggal di Mekah, dan ini menyebabkan mereka berfikir untuk mencari jalan keluar bagi menyelamatkan mereka daripada siksaan yang pedih itu. Jadi tuan-tuan, pada peringkat awal ini, pada saat mereka menghadapi penyiksaan yang perit ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah
surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Ada beberapa potongan ayat. Sebagai jawapan terhadap beberapa soalan yang diajukan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi. Akan tetapi surah ini juga merangkumi 3 cerita. Di mana cerita ini adalah sebagai isyarat yang jelas daripada Allah kepada orang mukmin. Maka dalam surah Al-Kahfi ni tuan-tuan, kisah yang pertama disebutkan ialah tentang Ashabul Kahfi, iaitu pemuda yang lari daripada raja yang zalim, mempertahankan akidah mereka. Maka tuan-tuan, Allah turunkan kisah ini, beri semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama tuan-tuan Ashabul Kahfi ni tidur? 300 tahun lebih. 309 tahun ditidurkan di dalam gua tersebut. Jadi tuan-tuan, dalam tempoh 300 tahun tersebut, adakah mereka ini tidur dalam gua tersebut, adakah mereka tak diganggu? Tak ada orang datang ke, tak ada orang nampak ke? Jadi tuan-tuan, dalam tempoh 300 tahun tu kena ada orang yang datang, tetapi mereka tak berani nak kacau Ashabul Kahfi ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Kahfi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Ashabul Kahfi ni ada orang datang ke gua tersebut, tengok dia. 300 tahun tuan-tuan, tempoh yang lama. Pasti ada orang yang datang menjenguk mereka. Tapi bila orang datang tuan-tuan, orang rasa takut. Takut nak menghampiri mereka. Allah jaga Ashabul Kahfi tersebut. Allah jaga pemuda-pemuda tersebut. Sebab apa? Mereka mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai permulaan tuan, salah satu kisah berikan semangat, kekuatan kepada umat Islam. Yang keduanya disebutkan bahawa terdapat kisah menceritakan kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan dalam suratul Kahfi. Dan begitu juga disebutkan kisah Zulkarnain dalam suratul Kahfi, yang memberikan fahaman bahawa bumi ini adalah milik Allah dan dia mewariskannya kepada siapa yang dia mahu. Zulkarnain ni tuan-tuan, ada yang disebutkan sebagai nabi, ada yang disebutkan sebagai raja. Dia dapat menguasai timur dan barat. Ini sebagai permulaan tuan-tuan. Allah turunkan suratul Kahfi. Maka selanjutnya kemudian turun pula surah Az-Zumar, memberikan gambaran tentang hijrah dan mengisytiharkan bahawa bumi Allah ini bukan sempit. Makna tuan-tuan, nak berhijrah. Rasulullah mengisyaratkan kepada para sahabatnya supaya berhijrah sebabkan penindasan yang begitu dahsyat yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, ingatlah orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenar di akhirat, dan ingatlah bumi Allah ini luas untuk berhijrah. Untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Ini antara ayat Allah mengisyaratkan bahawa bumi Allah ni luas. Bila berlakunya penindasan, maka berhijrah untuk selamatkan diri, menyelamatkan agama, menyelamatkan akidah. Sebagaimana tadi pemuda Ashabul Kahfi, Allah selamatkan mereka tidur 309 tahun dengan keadaan tak diganggu, dalam keadaan badannya sihat. Dalam gua tersebut mereka tidur maknanya bergalihlah badan mereka ke kanan dan ke kiri supaya tak rosak tubuh badan mereka. Allah jaga. Sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahawa As-Samah ni tuan-tuan, As-Hamah adalah raja di Habsyah. Namanya As-Samah.
An-Najasi. Najasi. Rajanya disebut sebagai Najasi. Namanya ada As-Samah bin Abjar. As-Samah An-Najasi adalah Raja Habsyah yang adil. Disebutkan bahawa izhabu ilal Habsyah fa inna fiha malakan la yuzlimu indahu ahadan. Rasulullah menyuruh para sahabat pergi ke Habsyah, kerana di sana terdapat seorang raja yang tak menzalimi seorang pun. Dekat Habsyah tu ada raja ni bukan beragama Islam. Dia beragama Kristian. Walaupun dia bukan beragama Islam, tetapi dia tidak pernah menzalimi orang lain, tak pernah menzalimi rakyatnya. Rasulullah syaratkan supaya para sahabat pergi ke sana untuk menyelamatkan diri. Tidak seorang pun dizalimi di sisinya. Lalu baginda menyuruh umat Islam supaya berhijrah ke Habsyah untuk melarikan diri bagi menyelamatkan agama mereka daripada fitnah. Pada bulan Rajab tahun yang kelima kenabian, ini tahun yang kelima kenabian, maka berhijrahlah kumpulan pertama para sahabat ke Habsyah, ataupun kini disebut sebagai Ethiopia. Nama negara tu Ethiopia. Tuan-tuan boleh tengok peta dia macam mana. Dia bersepadan, bersebelahan dengan Somalia, dengan Sudan. Mana daripada Mekah tu dia perlu menyeberangi laut untuk sampai ke Ethiopia, sampai ke Habsyah. Salah seorang sahabat yang terkenal yang berasal daripada Habsyah ialah Bilal bin Rabah, orang Afrika. Berhijrahlah kumpulan pertama para sahabat ke Habsyah. Mereka terdiri daripada 12 orang lelaki dan 4 orang wanita. Peringkat awal tuan-tuan, 12 orang lelaki dan 4 orang wanita. Dan mereka diketuai oleh Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan bersamanya ialah Ruqayyah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Osman berkahwin dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang mereka berdua, sesungguhnya mereka berdua adalah ahlul bait yang pertama berhijrah di jalan Allah selepas Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Bila tuan-tuan waktu penghijrahan mereka? Bila mereka keluar? Penghijrahan mereka dilakukan pada waktu malam. Supaya apa? Supaya orang tak nampak. Orang Quraisy tak nampak. Orang Quraisy tak menahan mereka daripada mereka keluar daripada kota Mekah. Mereka keluar ke laut dan menuju ke pelabuhan Sya'biyah. Nasib mereka baik kerana dua buah kapal perdagangan yang sudi membawa mereka ke Habsyah. Jadi tuan-tuan, penghijrahan yang pertama ini selama 12 orang mereka keluar dengan menaiki kapal, ditumpang kapal perdagangan. Setelah itu orang Quraisy mendapat tahu tentang penghijrahan mereka, lalu mereka keluar segera untuk mengejar mereka, dan apabila tiba di tepi pantai, orang Islam telah pun selamat berlayar. Selamat tuan-tuan, peringkat yang pertama ini. Baik. Itu penghijrahan yang pertama. Jadi selanjutnya tuan-tuan, penulis menyebutkan bahawa terdapat kisah yang lain. Dia terhenti sekejap. Terhenti sekejap tadi, penghijrahan yang pertama, dia masuk cerita lain sikit, tapi berkaitan. Pada bulan Ramadan tahun yang sama, makna tahun yang kelima kenabian inilah. Tadi pada bulan Rajab mereka start berhijrah. Rajab, Syaban, Ramadan. Berlaku pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan tahun yang sama, Nabi SAW keluar ke Masjidil Haram, dan di sana terdapat ramai orang Quraisy sedang berkumpul. Secara tiba-tiba baginda bangun dari kalangan, berdiri di kalangan mereka, lalu membaca surah An-Najm. Nabi SAW duduk, pergi ke Masjidil Haram. Nabi membaca surah An-Najm. Surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sehingga seterusnya. Baginda SAW baca surah An-Najm.
Padahal sebelum itu orang-orang kafir tersebut tidak pernah mendengar kalam Allah secara kerana cara yang mereka lakukan terus-menerus ialah beramal seperti yang dipesan oleh sesama mereka. Maksudnya apa tuan-tuan? Biasanya bila Rasulullah ataupun orang Islam baca ayat Quran, cara mereka orang kafir ni dia tak nak dengar. Dia tak nak dengar bacaan ayat Al-Quran. Seperti yang Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir itu berkata, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah dia dengan nyanyi-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak. Bila baca ayat Quran je, mereka orang kafir cakap, jangan dengar, la tasma'u li hadzal Quran, jangan dengar Quran ni, jangan dengar Al-Quran ni, dan tentanglah dia dengan nyanyi-nyanyian. Bila baca Quran je, kita nyanyi. Tu orang kafir. Supaya apa? Quran tu tak didengar. Supaya kamu berjaya mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembacanya. Tetapi tuan-tuan, pada bulan Ramadan ni bila Rasulullah baca surah An-Najm ni tu, orang kafir dia terdiam. Tidak menjadi seperti kebiasaannya dia menentang atau mengganggu bacaan Al-Quran tersebut, tapi dia terdiam, dengar dengan penuh perhatianlah. Dengar apa yang Nabi SAW membacanya. Tetapi apabila Rasulullah SAW membaca surah ini secara mendadak, lalu tembuslah pada pendengaran mereka firman Allah yang hebat dan memukau yang tak boleh digambarkan oleh kata-kata tentang kehebatan dan keagungannya. Tembus, mereka terkagum, kagum dengan bacaan Al-Quran tersebut. Mereka memasang telinga untuk mendengarnya, dan ketika itu mereka tidak memikirkan apa-apa kecuali mendengar bacaan tersebut. Sehinggalah apabila baginda membacakan penamat surah tersebut, ianya bagaikan kegemparan yang menerbangkan hati mereka. Tergempar tuan-tuan hati mereka ni, orang kafir bila dengar Nabi SAW baca surah An-Najm. Kemudian bila Rasulullah membaca ayat fasjudu lillahi wa'budu, dan surah An-Najm ni ayat yang ke-62. Fasjudu lillahi wa'budu. Ini kalau tuan-tuan tengok kat Al-Quran, dia ada gambar apa? Kubah. Makna bila kita baca Quran, sunat kita sujud tilawah. Oleh yang demikian, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran itu, dan beribadahlah kamu kepadanya dengan sepenuh-penuh tauhid. Kemudian Rasulullah sujud. Fasjudu lillah wa'budu. Rasulullah sujud. Agak-agak tuan-tuan lah, apa tindakan orang kafir Quraisy bila mana melihat Rasulullah sujud bila baca ayat ini. Fasjudu lillahi wa'budu. Tindakan mereka melihatkan itu tidak seorang pun yang dapat mengawal dirinya, melainkan ia juga rebah sujud. Orang kafir tuan-tuan turut sujud. Rasulullah sujud, dia pun sujud. Yang pada hakikatnya kehebatan kebenaran itu telah memecahkan kedegilan dalam jiwa orang-orang yang takbur dan suka memperolok-olok. Dia telah memecahkan kedegilan, dah memecahkan tradisi mereka yang suka memperolok, suka mengejek, mendengki terhadap umat Islam, terhadap ayat Al-Quran. Akhirnya mereka sujud bila dengar ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kerana itulah mereka tidak dapat mengawal diri sehingga mereka terpaksa rebah sujud kepada Allah. Sujud. Pembesar orang-orang kafir Quraisy lah tuan. Dia tak sebut namanya siapa, tapi orang-orang kafir Quraisy yang ada di situ. Dan apabila menyedari bahawa keagungan kalam Allah telah menjerut mereka, maka mereka pun melakukan sama seperti helah-helah yang pernah lakukan untuk memadamkan cerita tersebut. Bila mereka dah sujud tuan-tuan, mereka tersedar apa yang mereka buat. Tak sepatutnya mereka sujud, sebab memang mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka sujud tuan-tuan, macam-macam kutukan yang diterima. Siapa yang orang kafir yang sujud tadi, dia terima kutukan daripada orang lain yang menyaksikan. Apalah kau sujud, ikut Muhammad sujud sama. Padahal dia menentang, tapi dia terpaksa sujud.
Maka pada ketika itu mereka membuat cerita bohong. Oleh kerana dah malu tuan-tuan, dah malu sujud ikut Muhammad, ikut Rasulullah sujud, dia rasa malu, jadi dia mereka cerita lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kononnya ayat yang dibaca oleh baginda adalah sambungan penyebutan berhala mereka. Mereka kata konon-kononnya sebenarnya Rasulullah bukan baca ayat Quran tadi fasjudu lillahi wa'budu, tapi dia mengatakan bahawa Rasulullah kononnya baginda membaca ayat mereka yakni berhala itulah malaikat-malaikat yang tinggi. Dia ubah. Dia cakap berhala itu adalah malaikat-malaikat yang tinggi. Dan sesungguhnya syafaat mereka adalah amat diharapkan. Dia ubah. Dia bohong. Padahal hakikatnya dia nampak tadi. Rasulullah baca itu sujud kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tindakan mereka tentang orang-orang kafir Quraisy ni. Tindakan sebegini bukanlah perkara yang ganjil jika dilakukan oleh kaum yang telah biasa berbohong. Mereka kafir, mereka biasa berbohong dan sering mengadakan cerita dan fitnah. Jadi tuan-tuan, melalui peristiwa ini orang kafir tadi dilihat sujud, ikut sujud bersama dengan Nabi. Bila Nabi baca ayat tadi, maka berita itu telah tersebar luas sampai ke Habsyah. Cerita tersebar ke Habsyah mengatakan bahawa orang-orang Quraisy, orang-orang kafir telah memeluk Islam. Jadi berita ni sampai ke Habsyah. Jadi 12 orang sahabat Nabi yang berhijrah tadi yang dikutip oleh Sayyidina Osman tadi, dia dapat tahu bahawa orang-orang kafir telah memeluk Islam. Jadi berita tentang hal tersebut telah sampai ke pengetahuan orang-orang Islam yang berhijrah ke Habsyah. Tetapi gambaran yang mereka terima berbeza sama sekali daripada hakikat yang sebenarnya. Disampaikan kepada mereka kononnya orang-orang Quraisy semuanya telah memeluk agama Islam. Lantaran itu mereka pulang ke Mekah pada bulan Syawal tahun yang sama. Ramadan, Syawal, jadi bulan Syawal tu mereka pulang. Sehari lagi untuk sampai ke Mekah, mereka mendapat tahu cerita yang sebenarnya. Dah dekat ni tuan-tuan, nak sampai ke Mekah ni baru mereka tahu sebenarnya bukan orang Quraisy, orang kafir ni tak banyak, masih banyak lagi yang tidak memeluk agama Islam. Cerita tu berbeza pada hakikat yang sebenarnya. Lalu mereka pun pulang semula ke Habsyah. Tak jadi tuan-tuan, dah bergerak tadi dah nak sampai dah. Sehari lagi nak sampai ke Mekah, mereka patah balik ke Habsyah. Kecualilah mereka beberapa orang yang dapat bersembunyi ataupun mendapat perlindungan daripada orang-orang Quraisy. Mungkin beberapa orang lah tak dinyatakan. Setelah itu ujian dan penyiasaan Quraisy terhadap orang-orang yang berhijrah dan orang Islam yang lain semakin hebat. Orang Quraisy sangat gusar apabila mendengar layanan baik yang diberikan oleh Najasyi kepada mereka. Orang-orang yang berhijrah tuan-tuan di Habsyah tadi mendapat layanan yang baik. Kerana apa? Rajanya raja yang baik walaupun dia bukan beragama Islam. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nampak jalan lain kecuali mencadangkan supaya mereka berhijrah menjejaki sahabat-sahabat mereka ke Habsyah. Penindasan tetap berlaku kepada penduduk Mekah, umat Islam. Tetap berlaku penindasan terhadap mereka. Maka sekali lagi tuan-tuan, untuk kali yang keduanya, Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk berhijrah sebagaimana sahabat-sahabat yang lain tadi telah berhijrah ke Habsyah. Orang-orang Quraisy telah menyedari rancangan hijrah ini dan mereka bertekad untuk menggagalkannya. Akan tetapi orang Islam bertindak lebih cepat dan Allah memudahkan mereka untuk bertolak. Mereka sempat sampai kepada Najasyi, kepada Raja Habsyah tadi, sebelum didapati orang-orang Quraisy. Pada kali ini bilangan mereka yang berhijrah 83 orang. Yang pertama tadi 12 orang. Yang kedua ini 83 orang. 83 orang lelaki, tapi tidak dapat dipastikan apakah Ammar, ini Ammar bin Yasir, juga termasuk di kalangan mereka. Kita dah sebutkan Ammar itu juga diseksa.
Orang perempuan seramai 28 orang ataupun 29 orang. Al-Allamah Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi berpegang dengan angka yang pertama, iaitu 28 orang perempuan. 83 orang lelaki, 28 orang perempuan. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perancangan Quraisy terhadap para penghijrah ke Habsyah. Bila melihat tuan-tuan dua kali dah, kali yang kedua umat Islam berhijrah ramai. Mana ramai dah orang-orang Mekah ni dah telah berhijrah. Jadi timbul rasa tak puas hati di kalangan kaum kafir. Kalau ikutkan tuan-tuan, orang dah pergi dah lah kan. Dah berhijrah, dah pindah dah. Dah tak duduk situ, dah tak ada kacau apa lagi dah. Biarlah. Tapi mereka mempunyai rasa sakit hati, rasa dendam, rasa tak berpuas hati dan sebagainya. Mereka cuba berusaha untuk menghasut Raja Najasyi tadi supaya mengembalikan orang-orang Islam tersebut kembali ke Mekah. Nanti ada disebutkan bagaimana kisahnya. Orang-orang musyrikin merasa tidak senang apabila orang-orang Islam berhijrah itu mendapat tempat yang aman untuk diri dan agama mereka. Lalu mereka memilih dua orang lelaki yang gagah dan pintar, iaitu Amru bin Al-As dan Abdullah bin Ar-Rabi'ah sebelum mereka masuk Islam. Maka orang Quraisy tuan-tuan dia utuskan dua orang yang bernama Amru bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kedua ini mereka ni tuan-tuan nanti kemudiannya masuk Islam. Amru bin Al-As. Kalau di Mesir tuan-tuan ada masjid namanya Masjid Amru Al-As. Bagaimana Amru ni dia dilantik oleh Rasulullah bila masuk Islam, dilantik jadi panglima perang. Dia seorang yang sangat hebat, seorang yang sangat licik, seorang yang sangat bijak. Sebab itulah orang Quraisy mengutuskan mereka ini supaya pergi ke Habsyah untuk bertemu dengan Raja Najasyi, dibawa pulang orang Islam tersebut. Mereka diutuskan untuk bertemu dengan Najasyi dan pembesar-pembesarnya dengan membawa pelbagai jenis hadiah. Kat sinilah bermulanya unsur-unsur rasuah. Mereka bawa hadiah. Amru bin Al-As tadi dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah bawa hadiah, dia bagi kepada pembesar-pembesar Najasyi. Cara rasuah lah. Bila dia ni bagi, nanti dia menghasut Najasyi supaya benarkan orang Islam pulang. Setelah menyampaikan hadiah tersebut kepada para pembesarnya, di samping mengemukakan alasan-alasan mengapa perlunya orang Islam diusir, dan setelah pembesar-pembesar itu bersetuju untuk menasihati Najasyi, maka datanglah mereka berdua berjumpa dengan Najasyi. Mereka menyampaikan hadiah-hadiah tersebut, kemudian memulakan bicara dengan berkata, "Wahai raja, sesungguhnya telah datang ke negeri kamu ini budak-budak yang bodoh." Itu ungkapan dia. Dia menganggapkan orang-orang Islam yang berhijrah ke negeri Habsyah ni sebagai budak-budak yang bodoh. Dia cakap kepada Najasyi tadi, "Wahai raja, sesungguhnya telah datang ke negeri kamu budak-budak yang bodoh. Mereka telah meninggalkan agama kaum mereka dan tidak menganut pula agama kamu." Tinggalkan agama di Mekah, tapi pergi ke Habsyah tak pula menganut agama Najasyi ni, Kristian. Mereka membawa agama baru yang mereka ada-adakan. Kami dan kamu tidak pernah kenal agama itu, dan kami ini diutuskan kepada kamu oleh orang yang ternama di kalangan kaum mereka, yang terdiri daripada ibu bapa saudara dan kaum kerabat mereka, agar engkau kembalikan mereka. Kerana mereka lebih kenal kumpulan ini dan lebih tahu tentang perbuatan mereka yang memalukan, dan lebih tahu mengapa mereka dihukum. Maka tuan-tuan, para pembesar Najasyi tadi berkata, mereka berdua ini benar. Dah dibagi hadiah tadi tuan-tuan. Pembesar ini macam menteri-menteri dia lah, ataupun kalau dekat negeri mungkin esko-esko dia lah, orang-orang yang rapat dengan Najasyi. Dia berikan hadiah supaya ketuanya atau menteri besar dan sebagainya memulangkan umat Islam tadi. Maka pembesar tadi tuan-tuan, pembesar Najasyi tadi, esko ni tadi, mereka berdua ini benar. Dia kata mereka berdua ini benar. Wahai tuanku, serahkanlah orang-orang itu kepada mereka berdua, biarlah mereka bawa pulang kepada kaum dan negeri
negeri mereka. Dah dapat hadiah, terpaksalah dia membenarkan tanpa pandangan mereka, tanpa usul peksa. Tetapi tuan-tuan, Raja Najasyi ni seorang yang bijak. Raja pembesar, orang ketua utama, dia bijak. Akan tetapi Najasyi berpendapat dia perlu memeriksa terlebih dahulu isu yang sebenarnya. Bukan buat keputusan terus. Dia kena periksa isu apa cerita yang sebenarnya. Kenapa sampai nak tarik balik ni? Memeriksa terlebih dahulu isu sebenarnya dan mendengar daripada kedua belah pihak. Lalu dia utusan menjemput orang-orang Islam. Kemudian orang-orang Islam itu pun datang, dan sebelumnya mereka telah sekata untuk bercakap benar, walau apa pun yang terjadi. Maka berkatalah Najasyi kepada mereka, agama apakah yang menyebabkan kamu sanggup bercerai-berai daripada kaum kamu dan tidak masuk agamaku atau agama-agama yang lain? Ini persoalan daripada Najasyi. Dia tanya kepada orang Islam tadi, agama apa yang menyebabkan kamu bercerai-berai? Ini yang kita dah sebut yang pada pertemuan yang lalu. Mereka menuduh Rasulullah sebagai seorang ahli sihir. Sebab apa? Sebab Islam telah mencerai-beraikan antara anak dan ibu, anak dan ayah, ahli keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Sebab sebahagian ada yang masuk Islam, sebahagian ada yang tak masuk Islam. Sebab tu mereka menuduh Nabi sebagai ahli sihir. Pada pertemuan lalu kita dah sebut. Baik tuan-tuan, persoalan yang diajukan oleh Najasyi ini dijawab oleh ketua mereka, ketua umat Islam tadi, sebagai jurucakap, iaitu Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib. Maka kata Ja'far bin Abu Talib, wahai tuanku, kami dahulunya adalah kaum jahiliyah. Ini panjang tuan-tuan, jawapan daripada Ja'far bin Abu Talib. Wahai tuanku, kami dahulu adalah kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala dan memakan bangkai. Kami mengerjakan amalan keji. Kami memutuskan silaturahim dan menyakiti jiran tetangga. Orang yang kuat di kalangan kami menindas orang yang lemah. Maka begitulah kehidupan kami. Itu kehidupan semasa zaman jahiliyah. Makan bangkai, memutuskan silaturahim, buat benda-benda yang tak baik dan sebagainya. Sebelum mereka memulai agama Islam. Tetapi selepas mereka masuk Islam, keadaannya berubah. Maka kata Ja'far bin Abu Talib lagi, maka begitulah kehidupan kami, sehingga Allah mengutuskan ke kami seorang rasul di kalangan kami. Kami kenal nasab keturunannya, kebenarannya, amanah dan kehormatannya. Lalu dia mengajak kami ke jalan Allah supaya kami mengesakannya dan menyembahnya. Kami diajak supaya meninggalkan apa yang kami dan nenek moyang kami sembah selain Allah, iaitu batu dan berhala. Dia menyuruh kami bercakap benar dan menunaikan amanah, menghubungkan silaturahim, berbaik dengan jiran tetangga, menjauhkan yang haram dan pertumbuhan darah. Dia melarang kami segala yang keji, bercakap bohong, memakan harta anak yatim, menuduh keji kepada wanita-wanita yang baik. Dia menyuruh kami menyembah Allah, tidak mensyirikkannya. Dia menyuruh kami mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa. Lalu dihitung-hitung kepadanya beberapa hal tentang Islam. Dia cerita macam-macam tentang Islam, tentang kebaikan Islam. Lalu kami mempercayainya dan beriman dengannya. Kami mengikutinya apa yang dibawanya dan kepada kami daripada ajaran agama Allah. Lalu kami menyembah Allah semata-mata tanpa menyekutukannya. Kami mengharamkan apa yang Allah haramkan ke atas kami dan kami halalkan apa yang Allah halalkan kepada kami. Tiba-tiba kaum kami memusuhi kami. Itu kata Ja'far Abu Talib. Mereka menyeksa kami, mendatangkan musibah kepada agama kami agar kami kembali menyembah berhala daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mahukan kami menghalalkan perkara keji yang dahulunya kami halalkan. Apabila mereka memaksa, menzalimi dan menyempitkan kehidupan kami serta menghalang kami daripada agama kami,
maka kami pun keluar ke negeri kamu. Baru dia cerita tadi. Dia dulu asalnya zaman sebelum Islam, bila datang Islam, bila laku penindasan, kami datang ke negeri kamu. Kata Ja'far kepada Najasyi, kamu memilih tuanku daripada raja-raja yang lain dan kami sedang berada dalam negeri tuanku. Ini pandai tuan-tuan. Ja'far akhirnya dia memujilah, soalan memuji Raja Najasyi tadi. Kami senang, seronoklah, kami senang berada di negeri kamu serta kami mengharapkan kami tidak dizalimi di sisimu wahai tuanku. Ini kata Ja'far bin Abu Talib. Lalu apa kata Najasyi? Najasyi berkata kepadanya, adakah kamu ada membawa bersamamu apa-apa keterangan yang dibawa oleh Nabi itu daripada Allah? Dia mintalah apa buktinya. Ada ke bukti? Bukti yang mengatakan apa yang dibawa oleh Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ja'far menjawab, ya, adalah yang dibawa. Najasyi berkata, bacakanlah kepadaku. Lalu dibacakannya kaf ha ya ain sad. Dia tak sebut tuan-tuan. Kemudian dia tak sebut baca sambungan ayatnya. Kaf ha ya ain sad ni dalam surah apa? Surah Maryam. Kemudian demi Allah Najasyi menangis. Baca ayat tadi tuan-tuan. Permulaan daripada surah Maryam. Nanti balik tuan-tuan tengoklah surah Maryam tu apa cerita. Ada kisah Nabi Zakaria, Maryam, Nabi Isa. Mereka kan Kristian. Jadi Nabi Isa, Maryam tu sangat kuatlah pada mereka, kisah-kisah Isa, Nabi Isa. Kemudian demi Allah Najasyi menangis sehingga air matanya membasahi janggutnya. Nangis tuan-tuan. Menangis Najasyi tadi yang bukan orang Islam tadi bila dia bacakan permulaan daripada surah Maryam. Kita macam mana tuan-tuan? Dengar bacaan Al-Quran, adakah kita mampu menangis? Tak faham baca Al-Quran, kita baca terjemahannya. Baca terjemahan tu mampu tak hati kita menangis? Najasyi ini tuan-tuan, Najasyi menangis baca yang disebutkan dalam penulis ini kaf ha ya ain sad. Dia tak sebut, dia tak kata pula dia baca selanjutnya ataupun tidak. Tapi Najasyi menangis sehingga basah janggutnya. Bagaimana kita tuan-tuan? Al-Quran yang kita dengar atau Quran yang kita baca, adakah mampu mencairkan hati kita? Kalau tak dapat nangis, teman-teman, kalau tak dapat nangis pun kita buat cubalah berusaha untuk menangis. Sebab dia adalah kalam Allah yang kita ni tak tahu sampai mana umur kita bila kita nak menghayati baca ayat-ayat Al-Quran. Baik. Demi Allah Najasyi menangis sehingga air matanya membasahi janggutnya. Para pendetanya, orang-orang yang bersamanya juga turut menangis. Para pendetanya turut menangis sehinggalah basah muka mereka apabila mendengar ayat yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Najasyi berkata, sesungguhnya ajaran ini dan apa yang dibawa oleh Isa keluar dari lubang pelita yang sama dan pergilah kamu berdua. Mana tuan-tuan, ajaran yang dibawa oleh Nabi tadi dan yang dibawa oleh ajaran dibawa Nabi SAW dan ajaran Nabi Isa ni keluar daripada lubang pelita yang sama. Pergilah kamu berdua. Najasyi kata dia halau Amru bin Al-Asri dan sahabatnya tadi supaya pergi. Demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kamu berdua. Lalu keluarlah mereka berdua. Keluar tuan-tuan, Amru bin Al-As tadi dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah tadi keluar. Dan akhirnya tuan-tuan, sikit lagi, demi Allah esok aku akan datang lagi. Tadi saya dah cakap awal tadi kan, cerdiknya, ligatnya Amru bin Al-As tadi. Rupanya tuan-tuan, bila dah dihalau oleh Najasyi tadi, dia tidak berputus asa. Hasratnya dia nak datang lagi esok. Aku akan datang lagi menceritakan perihal yang akan memurukkan mereka. Maka kata Abdullah bin Rabi'ah, janganlah kawan ni kata
tak kasih dah datang. Mereka itu ada tali persaudaraan. Dan kita dengan kita, walaupun mereka tidak sehaluan dengan kita tetapi Amru berkeras juga untuk melaksanakan hasratnya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lihat adakah Amru bin Al-As ni datang lagi menghadap Raja Najasyi ini. Insya-Allah tuan-tuan, cukup saya dekat itu yang dapat dikongsikan tentang penghijrahan para sahabat. Penghijrahan yang pertama umat Islam ke Habsyah demi untuk mempertahankan agama Islam. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita hari ini dah masuk 1 Rabiul Awal, kita dah masuk kepada bulan kelahiran Nabi SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan kita menghayati sirah Nabi SAW memberikan manfaat kepada kita, memberi manfaat kepada keluarga kita, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi SAW dengan kita menghayati sirah Nabi SAW. Mohon ampun dan maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon ampun maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.